Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 April 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Kerajaan hari ini membentangkan RUU Pindaan Perlembagaan yang akan membuka jalan kepada penguatkuasaan undang-undang bagi menangani wakil rakyat melompat parti. RUU itu dibentangkan Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar ketika sidang khas Dewan Rakyat hari ini. Dalam perbahasannya, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim mengusulkan agar pindaan perlembagaan harus diundi dan diluluskan serentak dengan RUU anti lompat parti pada akhir Mei. Ini agar pindaan bagi artikel 10 Perlembagaan Persekutuan hanya bertujuan untuk undang-undang anti lompat parti dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain pada masa hadapan. Supaya kita tahu pindaan ini bermaksud khusus memenuhi maksud kita dalam meminda atau mengadakan rang undang-undang yang baru ini, supaya ahli-ahli yang berhormat akan dapat kepastian yang dimaksudkan dengan pindaan ini, yang kita tahu adalah dengan menterjemahkannya dalam rang undang-undang anti lompat ini. Ahli Parlimen Seremban Anthony Loke turut menyuarakan pandangan yang serupa di Dewan Rakyat hari ini. Supaya selepas sidang khas nanti, Malaysia akan ada satu undang-undang yang khusus untuk merarang sebarang tindakan lompat parti. Dan ini saya amat yakin bahawa akan dapat mengembalikan keyakinan orang ramai dan pengundi-pengundi terhadap sistem demokrasi dalam negara kita dan ada keyakinan penuh untuk membuang undi dalam pilihan raya umum yang ke-15. Beberapa ahli parlimen hari ini turut meminta pengecualian di bawah Undang-Undang Anti Lompat Parti. Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin Yassin misalnya berkata, wakil rakyat tidak seharusnya kehilangan kerusi mereka secara automatik jika mereka dipecat oleh parti. Rayuan hanya boleh dibuat kepada majlis tertinggi parti yang tentunya akan dikawal oleh pemimpin-pemimpin parti. Adakah ini adil? Saya fikir sekiranya inilah kedudukan undang-undang yang akan terpakai, maka tidak akan ada ahli parlimen yang berani menegur pemimpin parti yang melakukan kesilapan dan juga kemungkaran, yang mengamalkan rasuah dan penyelewengan, kerana bimbang akan dipecat dari parti dan seterusnya hilang kerusi parlimen yang disandang. Ini akan menjadi suatu titik hitam dalam sejarah amalan demokrasi di negara kita. Penyelesaiannya, kata Muhyiddin, adalah untuk memasukkan Seksyen 18C Akta Pertubuhan 1966 yang menetapkan bahawa sebarang keputusan oleh parti tidak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah atas sebarang alasan. Sementara itu, Ahli Parlimen Julau Larry Seng berkata, ahli parlimen yang memenangi kerusi mereka sebagai calon bebas tidak seharusnya tertakluk kepada undang-undang anti lompat parti. Ini adalah sebab mandat mereka adalah daripada rakyat. Mereka menang atas kerusi dia kerana of their own personal credibility. Bukan daripada parti. Bukan mereka guna parti logo. Bukan mereka guna slogan ataupun narrative parti. Bukan mereka terima funding dari parti. Tapi untuk daripada mereka sendiri, nama dia. So saya rasa ini pun tidak berlaku selalu di dalam sejarah kita. Di dalam PRU 14 ini, kita boleh melihat tiga ahli rakyat di dalam Dewan yang mulia ini boleh menang atas tiket bebas. Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan komitmen untuk memanggil satu lagi sidang khas Dewan Rakyat sebelum akhir Mei ini, kata Pakatan Harapan. Sidang khas itu akan menyentuh pindaan perlembagaan yang diperlukan serta rang undang-undang yang khusus berkenaan isu wakil rakyat yang melompat parti. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden PH berkata, keputusan itu dibuat susulan perbincangan di antara Ismail, Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan pimpinan utama PH pagi ini. Menurut majlis itu, pihaknya telah menyatakan pendiriannya kepada kerajaan bahawa sebarang pindaan terhadap perkara 10 Perlembagaan Persekutuan perlu diperhalusi dan perkara 48/6 juga perlu dipinda.
Perkara 48/6 berkenaan hilangnya kelayakan untuk tempoh 5 tahun individu yang meletak jawatan sebagai ahli parlimen untuk kembali memegang jawatan itu perlu dimansuhkan. Selain itu, pindaan perlembagaan yang dibentang hari ini akan dirujuk ke sebuah jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang bersifat duipartisan dan melibatkan semua parti. Pendirian itu disokong oleh Wan Junaidi yang memberitahu Dewan Rakyat bahawa sebuah jawatan kuasa pilihan khas parlimen akan ditubuhkan. Bagaimanapun, Wan Junaidi berkata, sidang Dewan Rakyat bagi meneliti hasil jawatan kuasa itu akan diadakan selepas Hari Raya. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Wisma Putra hari ini mengesahkan bahawa 2 diplomat tertingginya yang berada di Emirat Arab Bersatu UAE telah diarahkan pulang. Tindakan itu dibuat berikutan insiden sambutan ketibaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ke Dubai pada bulan lalu. Dalam kenyataannya, Wisma Putra memaklumkan Duta Besar Malaysia ke UAE dan Konsul Jeneral Malaysia di Dubai diarah pulang berikutan kegagalan menyelaras urusan pentadbiran dan logistik bagi lawatan Perdana Menteri ke Dubai. Dalam pada itu, Wisma Putra menyatakan rasa kesal terhadap laporan portal Free Malaysia Today berhubung insiden itu yang memetik sumber. Wisma Putra mendakwa laporan itu merujuk sumber yang bukan datang daripada pegawai atau pihak yang terlibat secara langsung dalam mengendalikan urusan lawatan tersebut. Terdahulu, FMT melaporkan dengan memetik sumber, pegawai di Kementerian Luar Negeri dipercayai berang selepas 2 diplomat kanan Malaysia di UAE diarahkan pulang dan direhatkan. Sumber itu berkata duta itu telah memaklumkan kepada Wisma Putra mengenai keraguan kerajaan UAE berhubung masa lawatan Ismail susulan Expo Dunia Dubai 2021 tetapi tidak diendahkan. Semalam juga tular satu rakaman video, kononnya perbualan di antara seorang pegawai lelaki Wisma Putra dengan seorang datin yang arif dengan urusan kementerian. Antara lain, suara lelaki itu mengeluh bahawa kaki tangan Wisma Putra menghadapi banyak masalah di bawah Menteri Luar Saifuddin Abdullah, termasuk untuk mengisi minimum 33 kekosongan akibat kematian, persaraan atau sebab-sebab lain di kedutaan-kedutaan Malaysia. Bila nak bergambar ni, bermacam-macam ragam dia. Semua dah bersedia? Amin pula. Baju pula sama dengan dinding. Perhatian! Tahun ni, dinding kena cantik, gambar kena asyik. Jom, cat! Baik! Bukan cantik je, selamat pun penting tau. Jadi gunalah Nippon Paint Virus Guard, terbukti efektif menentang virus dan bakteria. Macam inilah baru seronok. Amin, cepat. Kita nak ambil gambar ni. Nippon Paint Virus Guard, pelindungan untuk sisi keluarga. Berita seterusnya. Bekas adun Melaka yang kontroversi Nurhizam Hassan Bakti yang kini tanpa parti sedang mengintai peluang untuk menjadi ahli parlimen pada PRU akan datang. Beliau turut mengakui telah dipinang beberapa parti-parti politik dan ditawarkan sebagai calon PRU 15. Bercakap kepada Mingguan Malaysia semalam, Nurhizam bagaimanapun berkata dia bersedia untuk menjadi ahli DAP atau UMNO semula. Ini kerana baginya parti-parti ini tidak pernah melakukan kesalahan, sebaliknya yang melakukan kesalahan adalah kepimpinan parti itu sendiri. Tambahnya, beliau mau bertanding dalam pilihan raya atas tiket parti bagi mengelak satu lagi prestasi buruk seperti yang berlaku pada PRN Melaka Oktober lalu. Jelasnya dia mempunyai rekod cemerlang sebagai aduan pengkalan batu dan exco dan ini merupakan alasan kukuh untuknya bertanding di kerusi Parlimen Hang Tuah Jaya. Kerusi Hang Tuah Jaya ketika ini disandang oleh Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Mat Akin. Nurhizam yang bertanding sebagai calon bebas pada PRN Melaka yang lalu gagal mempertahankan kerusinya di sebalik kemenangannya pada 2018 dengan kelebihan 2,756 undi. Nurhizam yang bersama UMNO sebelum bertukar kepada DAP pada 2006 adalah salah seorang daripada 4 adun yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Sulaiman Mat Ali pada Oktober lalu membawa kepada pilihan raya DUN yang baru.
Jabatan Kejar Raya Sarawak mencuri perhatian selepas memuat naik beberapa keping gambar Majlis Penyerahan JT Kayu di Kampung Mutap, Miri, Sarawak yang bernilai RM50,000. Hantaran itu menjadi tular di media sosial dengan majoriti warga maya mempersoalkan kos RM50,000 bagi pembinaan JT berkenaan. Menurut catatan Facebook jabatan itu, kontraktor projek Bukit Balat Company diberi tempoh 3 bulan mulai 6 Mac untuk menyiapkan pembinaan 1 meter lebar dan 15 meter panjang JT berkenaan. Projek itu siap 2 bulan lebih awal dan majlis penyerahan dilakukan oleh Wakil Jurutera JKR Miri kepada Ketua Kampung pada 6 April lalu. JT ini dibina untuk menggantikan JT lama yang telah rosak dan tidak dapat digunakan lagi. Sementara itu, warga maya mempersoalkan projek JT Kayu itu tidak sepatutnya melibatkan kos yang tinggi, melainkan diperbuat daripada kayu grade tinggi yang digunakan untuk perabot mewah. Tidak kurang yang menyindir penyokong kerajaan negeri dengan mendakwa projek itu merupakan habuan kepada mereka selepas GPS memenangi pilihan raya negeri yang lalu. Sementara itu, dalam kenyataannya, JKR Sarawak menjelaskan projek JT itu menelan belanja RM50,000 adalah kerana menggunakan kayu jenis belian. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.